Kalau tak melaju satu lahat tak apa. Soalan ni. Itu permintaan. Yang keduanya Ustaz, pertama sekali anda melihat budaya sekarang, di mana satu serangan yang bertelir arus kepada asatizah kita. Sosialis lah pertama sekali. Dulu kita ada UMNO sekolah ni. Sebab tu kita barang pangan plural dengan liberal. Lah ni tempat terbaru. Kawan kita ni lah. Yang mengaku kawan, yang mengaku sama-sama kedua rakyat tu attack kita gila babi. Dan terbaru Ustaz Edi Ahmad pula dia isu rumah tu pula. Dia keluar isu gambar Ustaz kita nak pergi rumah. Jadi ana minta Ustaz bagi penjelasan sikit tentang sosialis ni macam mana tak? Saya kira semua tahu tentang sosialis ni kan. Kalau kita nampak macam apa ni, sekali pandang dia nampak macam apa ni, macam Islam juga sosialis ni. Dia nak menegakkan keadilan, nak memberi hak dan kesamarataan. Itu antara benda-benda yang diperjuangkan oleh Islam. Tetapi perjuangan sosialis ni tidaklah berdasarkan kepada ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Di antara benda yang kita kena faham bahawa sebenarnya ramai anak-anak muda kita sekarang yang kita bimbang sekarang dekat universiti terutamanya yang terpengaruh dengan idea ini. Dia kata kita nak memperjuangkan hak, kita nak memperjuangkan keadilan, dan ini merupakan pemanisnya, menyebabkan orang tertarik. Kalau macam tu samalah macam PAS. Tak sama. Sebab kita memperjuangkan keadilan ini bukan hanya setakat memberi hak sama rata, tetapi kita memperjuangkan dalam konteks ekonomi dan sebagainya ini adalah untuk menjadikan manusia itu tidak mengamalkan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya setakat nak buat keadilan, kesamarataan. Memang itu sebahagian daripada Islam, kita tak nafi. Dan Nabi SAW bersebut, di mana sahaja kamu jumpa perkara yang diajar oleh Islam daripada musuh Islam, dan benda itu adalah satu benda yang tak bertentangan dengan Islam, maka kamu kena ambil keadilan, hak dan sebagainya itu. Yang kita duk lihat hari ini, apa pasal dia duk serang pimpinan jamaah Islam? Apa pasal? Adakah Islam menghalang kekayaan? Maknanya dia tak faham. Sebab pemahaman sosialis dalam konteks pemilikan itu berbeza dengan Islam. Dia semua nak sama rata. Kekayaan itu pun diagihkan dalam arti kata sama rata, kedudukannya sama je. Dalam Islam tak. Pemilikan itu dalam ekonomi Islam dikatakan bahawasanya milkullah, milik Allah. Semua tu milik Allah. Rezeki yang Allah Ta'ala beri. Tetapi manusia diberi oleh Allah SWT ruang untuk berusaha dan mencari rezeki. Itu beza. Bila kita berusaha mencari rezeki ni, macam sahabat-sahabat lah, semua kaya-kaya belaka. Dah bekerja tu ada pendapatan kan, ada rumah, dapat beli rumah. Salah ke? Dalam Islam tak salah. Beli rumah, beli kereta, beli pakaian, beli apa-apa yang dia perlu untuk diri dia, maka perlulah kepada dia untuk survive, yang mana memenuhi maqasid asyariyah. Ini satu hal tak buat maqasid lagi, tak faham pula. Jadi Islam mengajar kita al-daruriyat. Benda dia ada tiga. Al-daruriyat, perkara yang sangat perlu, tanpanya manusia akan binasa, tanpanya manusia akan mati, tanpanya manusia akan tak boleh hidup. Itu makna al-daruriyat. Apa dia? Makanan, keperluan makanan. Takkan kita berjuang Islam sampai tak makan? Ni makan kedai nasi Arab pun orang komplain. Kan? Makan sedap sikit pun orang komplain. Dah ada duit tu, makanlah. Apatah lagi kalau orang belanja, makanlah. Islam tak larang. Tapi jangan melampau. Kenyang pun makan juga, kenyang pun apa ni bermewah juga. Jangan. Islam dah menghadkan apa yang disebut tu. Yang keduanya, kita kena faham dalam Islam itu adanya yang dikatakan al-hajiyat. Apa itu al-hajiyat? Al-hajiyat maknanya perkara itu perlu, tapi tanpanya manusia masih meneruskan kehidupan. Tak ada kereta, boleh tak beli motosikal? Boleh. Jadi kereta itu ialah al-hajiyat, dia bukan daruriyat. Rumah boleh sewa tak? Tak ada rumah sendiri, sewa? Boleh. Dia dalam kategori al-hajiyat kan? Tapi rumah sewa pun tak ada apa, tak ada. Tapi
kita kena lindungi keluarga kita. Pada masa itu rumah itu menjadi daruriyah untuk melindungi keluarga kita. Pasal tak ada rumah sewa ni, kita kena wajib cari supaya keluarga itu boleh dilindungi. Itu kaedah-kaedah dalam apa dikatakan maqasid syariah. Lepas tu satu lagi at-tahsiniyah, benda-benda yang melibatkan aksesoris ni. Perkara ni, benda-benda yang melibatkan perhiasan tanpanya tak perlu dan sebagainya. Rumah tanpa perabot. Rumah ada, perabot tak ada. Perabot itu ialah tahsiniyah. Rumah ada tapi tak cat, kan? Tak cat, tak sempat nak cat ataupun tak ada duit nak beli cat. Itu tahsiniyah mereka tu. Benda-benda yang aksesoris dia. Tapi benda itu kalau ada, cantik lah. Rumah ada perabot, rumah ada kapet, rumah yang bercat dan sebagainya. Itu yang dikatakan tahsiniyah. Salah ke dalam Islam untuk kita beli? Tak salah. Sebab apa? Sebab dalam Islam kita beli untuk keperluan kita, tapi jangan lebih. Jangan bermewah-mewah. Ada orang dia perlu 3 buah kereta, 3 buah kereta lah. Ada orang dia perlu 2 orang isteri, 2 orang isteri lah. Ada orang tak perlu 2 orang, seorang je cukup, cukuplah seorang. Kalau dia duk lawan juga, nak juga isteri 2, tak mampu juga, dah tak betul. Mudah je Islam. Islam itu berdasarkan kepada niat dan amalan kita, apa yang kita apply dalam kehidupan. Dia tak ada stick pada satu ni, tak boleh ubah. Kalau kamu lebih maka kamu rosak. Tak ada. Islam itu fleksibel, murunah, dikatakan flexibility, murunah, mengikut keperluan, mengikut keperluan kehidupan kita. Hari ni puak-puak ni tak faham tentang zuhud. Dia ingat zuhud ni pakai baju koyak, kocek ni apa ni, koyak apa lagi, pakai baju tak ada butang, itu orang gila pun. Bukan zuhud. Kan? Pakai baju ada duit tapi pakai baju koyak-koyak tengah berjalan tengah orang. Itu kan orang tak panggil orang siuman. Jadi zuhud itu dalam erti katanya ialah kita jangan berlebih-lebih dalam perkara yang kita sudah ada keperluan, ada memenuhi keperluan. Okeylah tu. Bukan makna kita ada 3 buah kereta maka kita tidak zuhud. Tidak. Kita perlu 3 buah kereta maka 3 buah kereta. Kita perlu rumah besar kerana anak kita ramai. Bukan bermakna kita tidak zuhud, kan? Tapi dalam Islam, bila kita dah kaya, yang lebih daripada keperluan itu kita bagi kepada orang. Yang lebih daripada keperluan itu kita bagi kepada orang. Sedekahnya, zakatnya, bantu orang. Itu sifat zuhud. Dan Islam tidak pernah menghalang manusia untuk mencari seberapa banyak hartanya. Islam tak pernah halang. Tidak sebagaimana sosialis menghadkan kedudukan, menghadkan status manusia. Walaupun kita nampak kesamarataan, tapi dia ada had. Sebab tu dia tak boleh nampak orang tinggi tu. Sebab tu dia tak boleh nampak orang pakai kereta besar. Sebab tu dia tak boleh nampak orang pakai rumah, orang ada rumah besar. Pasal apa? Sebab pemahaman sosialisnya. Tapi bila kita faham tentang Islam, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, seperti Abdul Rahman bin Auf, sahabat-sahabat yang lain yang kaya dan sebagainya, Sayyidina Abu Bakar sendiri, kan? Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar tu duk nak lawan dia Abu Bakar bila ada tabung jihad diedarkan, tapi dia tak boleh nak challenge Abu Bakar. Bila datang tabung jihad, Abu Bakar mewakafkan keseluruhan hartanya. Mula-mula dan Perang Hunain sebagai contoh, Umar dia bagi separuh harta dia. Umar nak bagi separuh ni mesti orang kaya. Kalau tak kaya, nak bagi separuh apa? Kita tak ada duit nak bagi separuh apa? Tak ada benda yang kita nak bagi. Tidakkah Umar itu juga kaya, ada kedudukan? Separuh daripada hartanya dan perang itu dia infakkan kepada perjuangan Islam, kepada peperangan. Datang Abu Bakar katakan, aku wakafkan keseluruhan hartaku, yang tinggal hanyalah Allah dan Rasul. Masya Allah. Datang lagi tabung jihad. Begitu juga yang dilakukan oleh Abu Bakar. Bukan maknanya dah tabung jihad dia diam, tak. Habis harta dia cari lagi, dapat lagi. Datang lagi tabung jihad, dia wakaf lagi. Datang lagi tabung jihad, dia wakaf lagi. Pasal apa? Dia sudah memenuhi keperluan keluarganya. Dia sudah memenuhi apa yang dikenaki oleh keluarganya. Inilah konsep pemahaman yang kita kena faham. Sebab itu saya cadangkan kena belajar ekonomi Islam. Eloklah kuliah Pak Makmun ni buat ekonomi Islam, supaya kita faham perbezaan antara sosialis dan kapitalis Islam. Kena faham konsep ekonomi Islam itu.
supaya kita boleh faham bahawasanya keadilan yang disebut oleh golongan sosialis tak sama dengan keadilan yang difahami dalam pemilikan ekonomi Islam itu. Dalam pemilikan ekonomi kapitalis tak sama. Maknanya dalam Islam yang lebih itu kamu kena delegate lah kepada orang lain. Lagi kaya, lagi banyak kita keluar zakat. Bayangkan, kita dapat 1 juta, 2.5% daripada 1 juta. Untuk apa? Untuk kita? Tak, itu bukan hak kita. Untuk orang yang berhak. Asnaf yang 8. Islam menggalakkan pencarian ini. Islam menggalakkan. Islam tidak menghadkan kekayaan ini. Cari sebanyak-banyaknya. Tetapi dia ada hak-hak yang perlu ditunaikan kepada orang lain. Inilah indahnya Islam itu. Dia boleh generate income, bukan untuk dia, tetapi dia generate income itu, dia akan pulangkan balik kepada orang-orang yang berhak apabila keperluan-keperluannya dipenuhi. Yang jadi masalah kapitalis yang kita faham dulu, nampak orang kaya ini, pasal kita dipenuhi dengan golongan orang kaya kapitalis. Dia kaya sebab dia je kaya. Dia tak bagi balik. Itu kapitalis. Yang sosialis nak marah ni kapitalis. Pergi lawan kapitalis tu. Jangan duk lawan Islam ni. Pergi hambat dia, duk halau dia, lawan orang kaya kapitalis ini. Orang kaya kapitalis yang tidak berjuang Islam. Tapi orang kaya Islam yang berjuang Islam, bukan setakat dia dapat kekayaan dan sebagainya, tapi dia guna kekayaan itu untuk Islam. Bagus. Dia guna untuk kenderaan yang hebat-hebat itu untuk perjuangan Islam. Bagus. Itu yang Islam nak. Adakah Nabi pakai unta yang nak mampu? Tak ada. Nabi tak pakai unta mampu. Nabi tak pakai unta nak sakit. Nah, unta Nabi, kalau kita belajar dalam sirah-sirah, untanya ialah unta merah. Masa tu habis Mercedes BMW tu. Unta merah, Ferrari, Lamborghini dah tu. Unta merah. Carilah dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Rasulullah nak pergi berperang guna unta itu. Bukan untuk bertujuan bermegah-megah dan bermewah. Konsep-konsep inilah yang kita kena perbetulkan kepada anak-anak muda kita. Yang saya lihat sekarang ni, unsur-unsur sosialis ini sedang mencengkam adik-adik kita dekat universiti-universiti ini. Kena usaha supaya mereka faham. Asal mereka sokokkan dengan pemanisnya ialah kita nak keadilan, kita nak kesamarataan hak. Puak-puak ni tak faham pasal tak belajar ekonomi Islam. Siapa belajar ekonomi Islam? Jarang orang belajar ekonomi Islam. Ustaz-ustaz yang bukan bidang ekonomi, dia takkan belajar ekonomi Islam ini. Ekonomi Islam adalah suatu bidang khusus yang perlu dipelajari, yang perlu difahami oleh kita. Wallahu a'lam. Panjang lebar pula. Jadi cerita rumah Ustaz diri je. Habis. Sampai. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Baik, macam ada soalan kan? Ijal, borak belakang soalan satu.